Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lagi 4 hari kita akan puasa insya-Allah. Bulan yang kita tunggu-tunggu sebenarnya untuk memperbaiki diri kita. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, ayat yang biasa kita dengar bila menjelang bulan Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu untuk berpuasa seperti mana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Ayat ini adalah ayat perintah berpuasa. Perintah puasa mula 2 Hijrah. Ketika itu Nabi SAW umur 55. Berpuasa ni bukan senang bagi orang tak biasa berpuasa. Jadi kesukaran itu amat diketahui oleh Allah Ta'ala. Lantas Allah beritahu bahawa puasa yang diwajibkan ke atas kita ni juga telah diterima oleh umat-umat sebelum ni. Jadi ia juga memberi gambaran perjuangan para rasul dahulu sampailah Nabi Muhammad SAW, iaitu membawa manusia kepada Allah bukan perjuangan yang mudah, bukan perjuangan yang ringan. Perlu kepada jiwa-jiwa yang kental, orang-orang yang jujur, orang-orang yang kuat imannya kepada Allah. Semuanya ini adalah diajar melalui puasa. Jadi puasa adalah salah satu ibadat yang sebenarnya menghubung jiwa-jiwa kita dengan jiwa-jiwa pendokong-pendokong perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuma menariknya umat kita ni, walaupun puasa pernah juga dilakukan oleh umat-umat sebelum tu, tetapi dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'tiyat ummati khamsu khisalin fi Ramadan lam tu'tahunna ummah minal umami qablaha." Dikurniakan kepada umat aku 5 perkara dalam bulan Ramadan ini, walaupun dan sesuatu yang tidak pernah diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Walaupun puasa tu kita kongsi ibadat dengan umat sebelum ni, tapi untuk bulan Ramadan Allah beri 5 perkara yang Allah tak beri kepada umat-umat sebelum ni. Keistimewaan hanya untuk kita je. Apa dia? Yang pertama, khuluf misaim atyab min indallah min rihil miski. Pertama, busuk mulut orang yang berpuasa itu adalah lebih baik di sisi Allah daripada wanginya kasturi. Memanglah kita bau busuk kan. Dalam mazhab Syafi'i, satu pandangan, makruh hukumnya kita sugi, kita gosok gigi lepas zuhur. Mengapa? Ulama sebahagian daripada ulama Syafi'i dia nak mengambilkan hadis ni, fadilat hadis ni, busuk. Jadi sebab itu kita melihat syarah kepada hadis ini, dia kata benda yang manusia tak apa suka, bau busuk, darah, sebagainya, ataupun hidup tak terurus, setengah orang tak suka. Tapi kalau benda-benda tu, perkara tu terpaksa dihadapi begitu sebab taat perintah Allah, itu Allah suka. Contohnya busuk orang puasa, mulut puasa kan, satu. Kemudian darah ni orang tak suka, tapi kalau darah orang yang mati syahid, orang yang berjuang jalan Allah, akan ditanam dengan darah-darah ni sekali. Begitu juga tubuh badan yang tak berapa terurus kan. Tapi bila kita pergi naik haji, puasa menunaikan fardu haji, kita tidak mengurus diri kita seperti mana biasa. Jadi dalam keadaan begitu, asyraf dipanggil dalam keadaan berdebu dan sebagainya, tapi itulah yang Allah suka.
Jadi kesimpulannya, kadang-kadang ada benda yang kita tak apa suka, tetapi terpaksa berlaku begitu disebabkan junjung perintah Allah, maka sebenarnya itu adalah antara yang Allah hargai dan Allah nilai. Itu yang pertama. Yang kedua, wastaghfiru lahumul malaikah hatta yuftiru. Yang kedua, seorang yang berpuasa, khususnya umat Nabi Muhammad SAW, sentiasa dimohon ampun oleh Allah, oleh para malaikat kepada Allah sehingga dia berbuka puasa. Satu makhluk yang tidak pernah berdosa mohon ampun untuk kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini benda yang itu yang dipanggil sebagai Ramadan datang bawa hadiah tawaran pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, yang ketiga, wa zayyinallahu kulla yawmin jannatahu wa yaqul yushiku ibadis salihun ayulqu anhumul mu'nata wal adha wa yasiru ilaika. Yang ketiganya, setiap hari syurga akan dihias dan Allah berfirman, hamba-hambaku yang soleh hampir-hampir sikit lagi untuk membolehkan dia tinggalkan segala kepenatan dunia, kesusahan dunia ini dan menuju ke dalam syurga. Maksudnya orang yang berpuasa itu dah dekat sangatlah dengan syurga. Sebab itu dalam hadis orang banyak bertanya, Ustaz, kalau orang mati dalam bulan puasa ni masuk syurga terus ke tanpa di azab kubur? Dalam hadis sahih menyebut bukan orang mati dalam bulan Ramadan, orang yang mati ketika berpuasa. Maka kelebihannya dia akan masuk syurga insya-Allah tanpa hisab, terlepas daripada azab kubur. Jadi setiap hari pada bulan Ramadan syurga dihias dan Allah SWT firman orang-orang yang soleh hampir-hampir dah nak masuk. Itu yang ketiga. Yang keempat, tusafadu fihi maradatu syayatin fala yakhlusuna ila ma kanu yakhlusuna ilaihi fi ghairi. Ini kita dah sebut semalam. Bulan Ramadan syaitan akan diikat, dibelenggu. Cuma dalam hadis ni disebut secara jelas maradatu syayatin ni syaitan-syaitan yang ganas, syaitan-syaitan yang degil-degil. Tapi yang masih ada berkeliaran adalah syaitan-syaitan yang biasa-biasa. Walaupun syaitan yang biasa-biasa, kalau kalah juga maksudnya kita mempunyai daya tahan diri yang sangat lemah. Dan pada bulan Ramadan syaitan-syaitan ganas akan dibelenggu, maka wewenang syaitan pada bulan Ramadan akan terhad dan tak mampu nak guna manusia seperti mana bulan-bulan yang lain. Itu sepatutnya lah. Kemudian yang terakhir, yaghfiru lahum fi akhiri lailatin. Maka pada akhir tiap-tiap bulan Ramadan, pada malam yang akhir, tiap-tiap hari pada bulan Ramadan, Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan sebahagian besar makhluk-makhluknya, khususnya yang beriman lah. Qila ya Rasulullah ahya lailatul qadri. Kemudian para sahabat ada bertanya, ya Rasulullah, adakah pengampunan pada akhir malam tiap-tiap malam Ramadan itu bermaksud malam Al-Qadar? Maka dijawab oleh Nabi SAW, la, bukan semestinya malam Al-Qadar pengampunan daripada Allah Ta'ala itu, tetapi walakinnal amila innama yuwaffa ajruhu idza qada amalahu. Tetapi Nabi SAW kata bukan mesti malam Al-Qadar, tetapi tiap-tiap malam. Nabi bagi tahu, begitulah kan keadaannya. Kalau orang yang bekerja itu kan diberi upah selepas ia melaksanakan kerja dia. Begitulah pada bulan Ramadan, setiap kali kita habis berpuasa, kita berbuka puasa, kita qiyam pada waktu malam, di akhir malam itu Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan hamba-hambanya pada tiap-tiap malam. Jadi bulan Ramadan itu kalau orang beriman, dia baca dengan iman, dia baca dengan hati orang beriman, dia menganggap Ramadan itu bukan perkara yang membebankan tetapi membawa nikmat dan rahmat, sebab dia bawa pengampunan dengan segala mekanismenya yang Allah Subhanahu Wa Taala bawakan dalam bulan Ramadan. Allahumma balighna Ramadan wa barik lana fi Ramadan, dan kita menjadi orang-orang yang disebut sebagai utaqa'u minan nar, mereka yang
dia lepaskan belenggu daripada belenggu api neraka. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.